Masak kita, Afad. Masak. Apa yang kau tengah pening? Apa yang kau tengah fikirkan? Apa yang masak ni, Zik? Apa yang masak? Kita orang kena masak. Tu yang masak. Masak kita. Zik, kan kita dah janji dah. Masak ni perkara biasa untuk kita, Zik. Kita baru lepas buat mani pedi. Kau tahu tak? Kenapa kita buat mani pedi adalah memang untuk masak pun sebenarnya. Untuk kita kotorkan tangan kita. Kotorkan tangan kita. Sebab itulah kita nak cantik-cantikkan kuku kita, tangan kita ni. Sebab apa? Sebab kita nak bersih nanti ketika masak. Kita sahut cabaran ni. Yes. Kita orang akan masak kejap lagi menggunakan air fryer. Apa yang kita orang kena masak adalah? Kita ada dua. Dua benda. Dua benda lah. Satu, kita nak buat puding custard roti. Yang kedua? Yang kedua, kita nak buat puding custard pisang. Benda senang. Kalau dah dengar pisang, roti, itu memang kita orang punya makanan. Come on lah. Pisang, roti, makanan yang menjadi kelaziman untuk kita, yang kita makan hari-hari. Ya, dan saya adalah lelaki yang memang masak kat dapur. Come on. Tak ada hal. Apa buktinya Haziq masak dekat dapur? Bukti saya masak kat dapur adalah saya pernah post video saya masak kat dapur. Okey. Nanti kita tengoklah hasilnya macam mana. Jadi Afad dengan Haziq, kita nak buat yang tadi kita sebut tadi tu. Kan? Kita nak buat nanti puding custard roti, puding custard pisang. Alright. Itu adalah apa yang kita kena masak kejap lagi. Okay? Itu adalah untuk kejap lagi. Sebab sekarang ni, kita orang di Malaysia Hari Ini, edisi 7 September 2023. Kita nak cerita pasal apa yang trending, yang viral semalam. Di mana video rakyat Sabah menerima kunjungan yang Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong bersama Raja Permaisuri Agong yang turun ke Sabah untuk bertemu rakyat dan tengok bagaimana kegembiraan rakyat Sabah menyambut Agong dan juga Raja Permaisuri Agong. Betul. Kembara Kedali Borneo adalah sebuah konvoi yang diajukan oleh Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama-sama dengan Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria melalui Malaysia Timur bermula pada 3 September. Hari Timur Hari sampai 18 September. Tapi apa yang menggembirakan hati rakyat-rakyat di Sabah adalah mereka ni pertama kalilah bersua muka bersama dengan baginda dan keluarlah perkataan-perkataan, gelar-gelaran yang memanggil Yang di-Pertuan Agong. Banyak video kelakar. Antaranya ada yang panggil Raja Permaisuri Agong kita Datin. Ada videonya. Tuan Agong ada. Tuan Agong ada. Datuk Agong ada. Abang Agong semualah. Ada yang excited sampai nak memeluk Yang di-Pertuan Agong kita. Tapi ada yang telah pun ditahan tapi dan dilarang untuk buat begitu. Tapi mereka, kita tahu bagaimana keterujaan mereka bertemu dengan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong. Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong kalau sebelum ini menjejakkan kaki cuma di Kuching dan juga di Kota Kinabalu Sabah. Jadi atas disebabkan kembara Kedali Borneo ini, baginda berdua dapatlah menyelusuri pelbagai tempat-tempat daerah di Sabah dan juga Sarawak insya-Allah untuk nak mengenalilah adat budaya seperti mana yang ditonjolkan di paparan skrin sekarang ini. Jadi untuk hari ini kalau sebelum ini di Sabah, jadi insya-Allah pada hari ini Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong akan memulakan konvoi mereka bermula hari ini di Sarawak pula. Bermula di Lawas nanti. Jadi orang Sarawak jangan lupa lambaikan tangan bermesra bersama dengan Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong. Hari ini banyak perkara yang kita nak kongsikan di MSI. Antaranya ini adalah satu cerita mengenai kamus Braille. Kamus Braille ni kita ada tetamu kita yang nak bercerita mengenai kamus Braille 2.0. 2.0 ni ada yang 1.0 depan mata kita pun ada. Banyak sebenarnya modul-modul yang kita nak belajar. Kita bersama dengan tetamu-tetamu yang hebat. Kita ada Profesor Datuk Dr. Yasmin Husin, Penasihat Yayasan Orang Buta Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Yang seterusnya kita ada Dr. Muhammad Nur Azmi Nordin, Pensyarah Pendidikan Khas Fakulti Pendidikan UKM. Assalamualaikum. Dan juga Encik Silaturahim Dahman, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia. Assalamualaikum. Salam. Kita pernah bertemu, kita pernah berjumpa. Dan hari ini kita nak bercerita mengenai Braille. Adalah satu modul yang sangat bagus, sangat hebat dan sangat berguna sebenarnya untuk mereka yang mungkin cacat penglihatan dan juga yang kurang penglihatan. Jadi kali ini ada penambahbaikan untuk kamus Braille 2.0 pula, Datuk. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MHI hari ini kerana menjemput kami untuk menerangkan tentang kamus Braille yang sedang kita usahakan bersama pihak UKM, Yayasan Orang Buta Malaysia, begitu juga dengan City University dan Help University. Jadi kat sini sebenarnya apabila kita kata kamus Braille, selama ini kita tidak ada kamus Braille. Kita ada buku teks Braille. Tetapi kamus Braille tak ada. Jadi ini kita lakukan sebagai CSR untuk memastikan anak-anak ini tadi dapat
lebih pengetahuan tentang kamus. Maknanya kalau bisa kata selama ni kalau dia mendengar, mereka ni lebih suka belajar melalui touch, memegang, merasa, sensori. Jadi bila kita buat kamus Braille bahasa Inggeris Melayu, jadi dia tahu apakah perkataan bahasa Melayu dan apakah perkataan bahasa Inggeris. Yayasan Orang Buta Malaysia sebenarnya memanglah selama ni banyak dah buat menterjemahkan dalam bentuk Braille buku-buku cerita kepada anak-anak kita yang kurang upaya penglihatan. Dan memang mereka sukalah apabila membaca tu dia dapatlah merasa apa sebenarnya cerita di dalam itu. Sentuhan daripada sentuhan ya. Mungkin Dr. Muhammad Noazmi boleh kongsikan juga bagaimanakah wujudnya kolaborasi ya di antara pihak UKM sendiri bersama dengan Yayasan Orang Buta Malaysia dalam menghasilkan Braille berbentuk kamus penterjemahan ke dalam bahasa Inggeris ni. Silakan Doktor. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada MSI atas peluang ini ya. Sebenarnya idea untuk menghasilkan kamus Braille ni terhasil bila saya bertemu dengan rakan-rakan guru. Ya. Bila kita bincangkan apakah penambahbaikan yang boleh kita buat untuk membantu murid-murid berkeluar pendidikan khas untuk belajar bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu dengan baik. Bila saya jumpa dengan ramai-ramai guru, dia kata satu benda yang kita masih lagi tak ada di sekolah sekarang ni adalah kamus bahasa Inggeris Melayu yang dalam bentuk Braille. Jadi mungkin ini akan menjadi yang pertama yang kita hasilkan di Malaysia. Dan berkemungkinan juga kalau bahasa Melayu Inggeris mungkin pertama di dunia lah. Kan? Bila kita saya dah dapat feedback macam tu, so saya pergi propose kepada Yayasan Orang Buta Malaysia, adakah pernah buat atau tidak pernah buat kan? Dan memang kita tak pernah lagi lah ada kamus yang macam ni. Jadi pihak yayasan kata kenapa tidak kita buat satu kolaborasi, dan sememangnya pihak UKM sebagai universiti penyelidikan kami memang bersedia untuk melakukan penyelidikan. So bila ada penyelidikan dan penghasilan produk, insya-Allah dia akan jadi lebih baiklah. So bila timbul idea untuk menghasilkan kamus tersebut, kita nak pergi lebih jauh lagi, kita buat kolaborasi. Agar lepas ni kita mungkin akan hasilkan produk-produk lain lagi selepas ini yang berkonsepkan Braille. InsyaAllah. Cakap pasal produk-produk lain kan, Cikgu Rahim. Kita tahu bagaimana Cikgu kita punya penggunaan Braille ni sendiri. Kadang-kadang kalau kita masuk ke dalam lift kan, kat mana-mana tempat awam banyak Braille ni. Tapi sebelum ini tak pernah pun ada kamus bahasa Melayu bahasa Inggeris. Apabila datangnya idea seperti ini, respon Cikgu Rahim sendiri. Saya melihat kamus Braille Inggeris Melayu ini sebagai satu inovasi terbaru. Ya? Walaupun teknologi banyak mengambil alih tugasan Braille selama ini, tetapi Braille harus dimartabatkan kerana ia terbukti telah membawa banyak kejayaan kepada ratusan, mungkin ribuan juga orang OKU penglihatan di seluruh dunia, maka ia harus dikekalkan. Bertolak dari situ, kita ingin melihat lebih banyak infrastruktur ya, seperti lift yang disebutkan oleh host tadi, berlabel Braille ya. Tetapi jangan kita fokuskan kepada lift sahaja. Kita kena fokus kepada semua produk-produk lain. Betul. Ya, contohnya saya pergi farmasi. Bila saya memilih ubat di rak-rak di farmasi, adakah ia berlabel Braille? Ya? Atau saya ke pasaraya, saya ingin memilih produk-produk tertentu, harus ada Braille kerana mungkin saya terbeli silap kerana tidak mempunyai label Braille. Ya? Jadi kita harus melihat Braille ini sebagai satu medium yang harus dimartabatkan oleh semua, dalam semua keadaan. Betul. Kalau kita lihat untuk kita nak menyantuni
ya, mereka yang kurang upaya penglihatan ni sebenarnya kesedaran masyarakat tu ada, tapi perlu ditambah baik. Contohnya macam lift tu braille ada, kadang-kadang audio tu tidak ada, kan? Bagi tahu lift tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan sebagainya. Kita nak tanya kepada Prof sendirilah, kan, kenapa agaknya kita harus mengeluarkan braille berbentuk kamus begini rupa? Sebab apa? Sebab kita kan ada juga aplikasi-aplikasi digital yang sekarang ini boleh kita guna pakai dan sebagainya. Mungkin ada sebab utama kenapa kita harus mengeluarkan buku ini. Antara sebab utama yang kita keluarkan buku ni, macam kita dah maklum tadi, Haziq pun dah maklumkan bahawa pelajar-pelajar kita ni ataupun orang-orang kurang upaya penglihatan, mereka lebih suka pada tactile, sensory. Kita kena faham bahawa kadang-kadang bagi orang-orang OKU penglihatan ni, kadang-kadang mereka ni juga mempunyai kurang upaya pendengaran. So kalau kita pakai audio je, maknanya tak berhasil. Betul. Because they cannot see, dia tak boleh nampak dan dia tak boleh mendengar. Jadi dengan adanya kamus membaca Inggeris Melayu ni tadi, sekurang-kurangnya menambah kosakata ataupun menambah pembenaran kata anak-anak kita daripada kalau dalam bahasa Inggerisnya begini, apa dia bahasa Melayunya. Kan? Kalau misal kata dibaca CAT, cat, cat. Okey. We don't know, kita tak tahu. Jadi bila dia tengok cat adalah kucing. Tapi kalau cat adalah benda lain. Kan? Jadi dekat situlah kita nak menambahkan pembenaran kata anak-anak kita ni, sebab mereka ni banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Dia punya main mode of study, belajar cara pembelajaran dia adalah menggunakan, kalau yang mana 100% blind tu memang menggunakan braille. Jadi kita nak meningkatkan dia punya pengalaman, pengetahuan melalui kamus yang kita terbitkan. Yes, kegunaannya memang banyak. Jadi doktor, mungkin doktor boleh tunjukkan sedikit antara produk-produk yang ada, kan, kamus yang ada dalam materi dan cara penggunaannya, doktor. Bagaimana cara penggunaan? Sebab saya pun pegang ni, mungkin kita pun boleh belajar juga. Okey, baik, satu saya tambah sikitlah yang Prof Datuk bagi tahu tadi. Sebenarnya bila kita boleh guna aplikasi yang dengar kan. Tapi once kita ada yang bercetak macam ni, so murid-murid yang buta kan, dia tahu ejaan yang betul. So kalau dia dengar contohnya perkataan dictionary kan, dia tahu perkataan dictionary itu kamus. Tapi macam mana nak mengeja dictionary itu, dia kena sentuh. Bagaimana caranya? Contoh yang itu adalah kita nak baca baca. Setelah. Contohnya. Setelah. Biasanya orang buta, Cikgu Rahim lebih arif lah kan. Biasanya dia akan guna dua-dua belah tangan dia. So dia letaklah. Dua tangan kan. So dia akan baca mula daripada kiri sampai kanan. Dia akan bacalah. So setiap kod tu tidak semestinya kalau kata perkataan cara, contohnya kan CARA, dia tak semestinya ada CARA. Dia hanya CR sahaja. Sebab kita ada kod-kod dia lah. Kita boleh tunjukkan ke kamera? Boleh tak tunjuk dekat kamera? Kamera yang tunjuk ke kamera ni. Yang ini itu adalah contohnya ya. Yang ini okey lagi lah sebab kita ada braille dan juga ada perkataan. Kalau kita yang celik macam kita ni, kita tahulah perkataannya. Tetapi ada yang biasanya dia tak ada apa? Dia tak ada perkataan tersebut kan. Memang kosong macam ni. Kosong je kan. Sentuhan semata-mata. Sentuhan semata-mata. Okey, mungkin kita boleh bagi. Ni bagi Cikgu Rahim lebih arif. Okey. Boleh Cikgu Rahim baca sekali lah. Ya, saya bacakan. Daripada ayat ni lah, inflasi diimport merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum apabila harga barang yang diimport dari luar negara meningkat. Peningkatan harga faktor pengeluaran import menyebabkan kos pengeluaran meningkat dan kesan terhadap harga barang dan permintaan. Begitulah seterusnya. Jadi kan kalau Cik Haziq dan juga Cik Fadli perasan cara mana cikgu membaca tadi. Tengok daripada jari dia. Okey? Jari cikgu bergerak seiring. Tetapi bila sampai hujung
yang satu dah turun bawah. Sebab nak tengok baris Sebagai yang ya. seterusnya. Untuk Kalau tidak nanti lagi. dia akan Pantas terlepas lagi. kepada baris yang lain. Ya. Cara dia. Ini adalah satu inovasi dan juga keperluan sebenarnya. Kamus bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okey, kalau tengok ini adalah kamus yang biasa yang kita guna pakai ya, dan untuk anda kalau kita nak translate menerusi Braille ini 3 kali ganda ya. Besarnya ataupun 3 atau 4 ini kali satu buku dia boleh menjadi Dia jadi mungkin jadi 4 mungkin jadi 3, 4, 5 buku ya. Okey. Baik, terima kasih dicakap kepada tetamu-tetamu kita dan diharapkan dengan kerjasama ini dapat meningkatkan lagi lah ya. Kata orang tu apa untuk yang mana mereka yang mengalami masalah penglihatan masalah OQ penglihatan ni dapat kata orang tu mempelajari bahasa Inggeris ni dengan mudah lah. Ya, dan mungkin banyak lagi pembenaran kata yang kita boleh tahu selepas ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Yasmin Hussein, Dr. Muhammad Nur Azmi Nordin dan juga Cikgu Silaturahim Daman. Terima kasih bersama kami di MHI. Dan itu adalah cerita mengenai Braille yang kita dah tahu. Selepas ini kita nak menyentuh lagi, menyentuh roti dan pisang. Jadi nak tengok Afad dan Haziq masak, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini. Ready ya? Ready. Masak. Dah tiba masanya untuk kita memasak. Kita ada puding custard menggunakan roti dan puding custard menggunakan pisang. Okey dah, tak nak cakap banyak lagi. Okey, bahan-bahan yang digunakan untuk kita nak buat puding custard roti, sudah pasti kita harus ada roti. Lepas tu kita ada 2 biji telur. Berbiji telur kat sini. Lepas tu kita perlukan susu. Gula, coklat chip dan juga badam ni sebagai hiasan. Dia punya side. Okey, dan cara-cara nak buatnya saya tunjuk. Kita buat terus. Okey, buat terus. Alright, kita pecahkan telur dekat dalam mangkuk. Okey. Nak buang kat mana ni? Satu sudut, satu garpu je ada. Satu garpu je ada. 2 biji seorang telur. Okey. Kita pecahkan 2 biji. Saya pakai sendok teruslah pecahkan Sekarang ni kita berlawan ke apa ni? Macam laju semacam Sebab memang kita sebenarnya berlawan untuk kita tengok hasilnya. Okey, kita masuk Okey, lepas kita dah masukkan telur, kita masukkan susu 100 ml. Satu cawan penuh ni lah. Perlu ada sukatan ya. Tak perlu untuk kita nak letak kurang ya. Kita pakai susu segar hari ni. Ya. Okey, Haziq dia sukat Saya sukat. Saya tak sukat. Awak sukut. Sukat lah. Okey, so kita terus gaulkan. Gaulkan sampai sebati. Bunyi dia kecepuk. Dia pakai ni. Nak tunggu Haziq lama sangat. Ini cara moden, itu cara tradisional. Ya. Okey, ingat ya, 100 ml susu dan juga 2 biji telur. Ini kalau ikutkan ini adalah untuk 4-5 punya portion lah. 4-5 portion. Okey, so benda ni sangat senang sebab kita akan masak menggunakan air fryer. So, siapa-siapa nak cuba, boleh cuba. Okey, dah cukup dah sebab macam nak tahu dia dah sudah. Dia keluarkan buih. Dia dah berbuih. Macam saya punya dah berbuih, awak punya belum nak awak pakai ni. Tak apalah. Yang ni laju sikit. Okey. Lepas tu, kita akan gunakan ni. Apa nama benda ni? Cukup. Apa nama benda ni? Bekas. Kalau cakap pasal bekas, kita semua orang tahu ni bekas. Ini adalah mangkuk lah. Aluminium foil. Okey, so kita tuang. Letak tu dulu nampak? Bezanya Haziq dengan saya letak di dulu. Itu cara lain lah. Macam dia ada orang caranya letak kuah tu dulu. Kuahnya. Pisang tak potong lagi. Tak apa, kita buat roti. Okay, roti kita letak dekat dalam mangkuk ni, tak luar dulu. Kita nak potong kecil-kecil ya. Pisang. Ikutlah nak letak roti banyak mana apa semua. Sebenarnya puding ni ikut keselesaan kita sendiri. Wah, awak punya tangan jadi alas Power. Nampak orang ada biasa kat dapur, nampak. Tadi kenapa tak letak terus dalam aluminium foil? Dia nampak sedih sikit lah. Okey, kita nak potong pisang kecil-kecil. Okey, kita masuk dalam ni ya. Okey, saya pun nak gunakan tangan sebagai alas. Ni untuk makanan sendiri boleh lah kita macam ni. Okey, ni okey. Kalau orang pun tak lalu nak makan kita punya ni. So, kita makan sendirilah. Dah masukkan pisang, kita letakkan lagi ni dia punya kuah ni lagi kat atas, topping orang cakap. Okey, kejap. Okay. Kita nak siap dah ni. Lepas tu, kita masukkan ni. Pakai tangan boleh ya? Boleh. Sebab awak punya sendiri. Ya, kita letakkan badam.
Lepas tu kita masukkan coklat chip juga. Alright, so kita kena macam mana nak angkat benda ni? Coklat chip lebih lah. Topping dia letak lebih tak apa. Saya suka coklat lebih. Letak lebih. So kita tuangkan telur ni tadi kat dalam ni. Okey, lepas tu kita masukkan dalam air fryer. Okey. Buset So lah tu. topping dia. Topping suka hati nak letak macam mana? Okey. Okey. Kenapa kita letak banyak coklat chip? Sebab kita orang tidak menggunakan gula. Bolehlah bagi manis dia. Alamak, coklat chip kita jatuh dalam telur lah. Okey, so rupa dia. Rupa dia akan jadi macam ni. Ini adalah sebelum. Okey. Sebelum ni. So kita letak sini. Topping ni takkanlah dua ni je. Boleh, kita macam-macam kan? Nak letak yang coklat rice tu pun boleh. Coklat rice tu kan ada macam-macam warna. Berry. Sebenarnya benda ni nak bagi meriah je. Tak nampak kan? Kamera tak nampak kan? Tak nampak? Bukan pasal kamera tak nampak. Ni semua orang kat depan ni nampak ni, malu ni. Okey, masuk. Okey. Siap. Alamak. Ini adalah hidangan-hidangan yang boleh anda cuba dekat rumah. Dia punya cara buat sama Sangat-sangat senang, sangat-sangat senang. Kita letak roti. Tapi saya rasa macam nak letak roti dengan pisang sekali. Nak letak sekali? Boleh. Apa pula tak boleh, Afan? Sorry. Saya akan letak kulit telur ni sekali. Sebagai topping. Hancur kan? Okey, so letak roti sikit. Tadi pakai apa? Pakai pengepit. Sekarang pakai tangan je. Okey, nanti kita letak pisang. Aku dah aku campur. Kau saja tak tanya aku kan? Okey, Pisau mana pisau? Pisau ni. Okey, ini makanan ni sesuai lah. Nak buat pagi boleh, petang boleh, minum petang. Kalau sebelum ni mungkin kita tahu makan saja, kita tak tahu cara nak buat macam mana. Jadi pagi ni Afad dan juga Aziz dah tunjukkan cara yang sangat-sangat mudah. Saya sendiri pun sebelum ni pun benda sama, Zik. Tak pernah buat, Zik. Kan, tapi bila kita dah buat ni, awak tak pernah buat? Tak pernah buat Ya macam ni. Allah, Benda awak- kastik-kastik tak pernah buat. Makan tahu. Teruknya, saya okey, selalu tengok orang buat. Okey, saya dah. Okey, nampak? Okey. Saya dah siap dah ni. Macam mana tunjuk? Ni. Ni saya punya. Saya dah siap lah. Tak nampak? Alamak, nanti tumpah. Okey, ni. Ni rupanya. Keluarkan lah. Oh, tak keluar. Nampak. Tu artinya anak saya punya. So ini kita akan letak dekat dalam air fryer dengan menggunakan 160 darjah. 150 ke 160 darjah lah. Okey, dah. Jom. Selama 20 minit. So kita tunggu 20 minit Okey. Sambil-sambil kita tunggu kita punya puding siap masak. Apa kata jom kita pergi ke Carnival Jom Heboh di Kelantan bersama dengan Abang Nas Rahman kita. Okey, Jom. silakan. Nas Rahman. Silakan. Dah start ni. Assalamualaikum dan selamat pagi Tuan Haziq, Tuan Afan. Alamak, saya tak beruntung tak dapat merasa air tangan anda semua. Wah, puding custard dengan air fryer ya. Tapi anda juga rugi. Anda tak dapat merasa makanan yang sedap-sedap di Kelantan. Ya, Carnival Jom Heboh. Setelah sekian lama kembali ke Kota Baru Kelantan. Kita bertapak di RTC Tuntung seperti yang diwar-warkan sepanjang 2 minggu ini. Dan nampaknya rakyat Kelantan, abai-abai, kakak-kakak pun dah sampai pagi-pagi ni. Saya pun kena cakap kuat-kuat sikit sebab gamat betul suasana kat sini. Dan sekarang saya berada di studio drama sangat. Kalau orang dah biasa dengan Carnival Jom Heboh, macam-macam aktiviti yang kita adakan dekat studio drama sangat ni. Apa kita nampak kat sini? Itu dia. Pertandingan DK Barat yang sedang diadakan sekarang. Ui, berwarna-warni adik-adik kita yang tengah menunggu turn kat sini. Ini pula pertandingan mewarna. Jadi pelbagai aktiviti yang disediakan untuk anda sekeluarga beriadah bersama-sama kami. Dan bukan itu saja, pelbagai aktiviti lagi di studio drama sangat ini. Kalau anda nak jadi pembaca berita, kita ada buletin berita kat sini. Kita uji diri kita. Adakah anda mempunyai willpower untuk menjadi pembaca berita di stesen-stesen media Prima Berhad? Cuba di sini studio drama sangat. Dan kita dapat beriadah juga bersama dengan artis-artis tempatan yang akan berkunjung di sini. Dan kita ambil gambar, kita ambil sign, kita nak ambil selfie dengan artis-artis popular. Kat sini kita ada Ejen Ali juga, kita ada Boy, kita ada Ejen Alicia, macam-macam. Bukan saja untuk kanak-kanak ya. Untuk abang-abang, kakak-kakak, angka-angka, anti-anti. Pelbagai aktiviti dan juga hadiah menarik disediakan
untuk anda semua. Jadi kalau anda suka makan juga, kerana direncahkan oleh Babas Carnival Johor kita ni, dekat booth Babas, kita akan sediakan 10,000 packs gulai kawah ayam rempah. Jadi kalau nak makan secara percuma, nak rasa air tangan Chef Qayyum, datanglah ke booth Babas. Dan sementara itu, kita ada konsert. Bukan hari ni ya. Walaupun hari ni hari kerja untuk orang Kelantan. Tapi memang, dah ramai dah orang kat sini. Ramai dah kat sini. Malam ni tak ada konsert. Besok hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Jadi bersedialah untuk Ameng Spring, Lan Solo dan pelbagai artis lagi yang akan bersama-sama kita di RTC Tuntong Carnival Jom Heboh. Mari, mari, mari. Saya Nazrudin Rahman melaporkan diri. Dan apalagi kita menunggu anda. Kita santuni anda. Niru. Kami tak tahan. Kembali kepada studio. Ya, kembali bersama MSI. Kita biarkan puding kita masak dulu, tapi kita cerita dulu mengenai dana wakaf pembangunan Surau Al-Muhajirin di Kajang Utama. Jadi untuk hari ini tetamu kita bersama dengan seorang pendakwa bebas merangkap Duta Pembangunan Surau Al-Muhajirin di Kajang Utama, iaitu Ustaz Azihal Bangsawan, iaitu PU Azihal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zik, apa khabar? Alhamdulillah sihat, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz bagaimana? Alhamdulillah sihat. Salam perkenalan. Kita setiap hari penuh dengan kuliah. InsyaAllah, doakan. Amin. Amin, insyaAllah. Tapi dalam kesibukan berkuliah, tetap juga Ustaz meluangkan masa untuk ceritakan sedikit mengenai bagaimana perkembangan terkini tentang Surau Al-Muhajirin di Kajang Utama, Ustaz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama, terima kasih Haziq. Juga para penonton yang saya kasih sekalian. Didoakan semoga mudah-mudahan semuanya sentiasa sehat walafiat dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayahanda bonda sekalian, kita ingin menawarkan satu tawaran yang sangat lumayan untuk dunia dan akhirat kita, yaitu dana wakaf pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama, Kajang Selangor, Darul Ihsan. Alhamdulillah surau ini telah pun beroperasi selama 25 tahun, bermula dengan muatan seramai 350 orang dan kini 1,500 orang, dan atas kepadatan penduduk, peningkatan ahli Korea, maka kita perlu membesarkan surau kita, Haziq. Betul, Ustaz. Dan juga melakukan penambahbaikan dan anggaran ke depan seramai 4,000 orang. Banyak ramai. Sebagai surau yang prihatin kepada umat, tidak boleh tidak. Kita perlu melakukan pembesaran surau dan penambahbaikan. Justru kita lancarkan dana wakaf pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama ini, dan marilah bersama untuk membantu, insyaAllah. Jadi berapa jumlah dana yang telah pun dikumpulkan sekarang ini, Ustaz, dan berapa yang diperlukan? Baik, Haziq dan para penonton sekalian, alhamdulillah dana yang diperlukan sejumlah RM10 juta dan kita telah pun menghimpun hampir 2 juta ringgit dan masih memerlukan RM8 juta ringgit. Maka sahabat-sahabat sekalian, marilah kita bertolong bantu, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam Al-Quran, antaranya pada surah Al-Baqarah 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita nak membina rumah Allah Subhanahu wa taala ini, seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap satu tangkai pula menghasilkan 100 hasil, yakni 100 butir biji benih. Satu bersamaan dengan 700 zik. Perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, satu bersamaan dengan 700. Namun Allah menyambung ayat itu tadi dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berkuasa melipat kali gandakan ganjaran kepada kita yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu zik. Dan ada juga yang mungkin tidak tahu, mungkin yang tak tahu apa kebaikannya kita berinfak ni, Ustaz. Kan dia ada banyak kelebihannya. Baik. Apa antaranya? Baik, antara kelebihan untuk kita berinfak, termasuklah berinfak untuk dana pembangunan Surau Al-Muhajirin ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang masjid dan surau ini rumahnya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, Nabi SAW bersabda, hadis daripada Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man bana lillahi masjidan
Ya batagi wajh Allah, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina rumah Allah Subhanahu wa taala demi keredaan Allah, Allah membina buatnya dan keluarganya sebuah istana yang indah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat sekalian, yang akan menggunakan surau ini sejumlah 4,000 orang lebih. Bayangkan, mereka solat 5 waktu sehari semalam, mereka solat sunat nawafil, mereka membaca Al-Quran, ada padanya kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, pengajian kanak-kanak, pengajian dewasa, dan bayangkan program-program kemasyarakatan. Anak-anak yatim dibantu di sana, anak-anak fakir miskin, dan juga pelbagai lagi program yang diadakan. Haziq mengingatkan kita sepotong hadis Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuk satu jalan kebaikan, yakni membantu satu jalan kebaikan, maka dia mendapat pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Indah bukan? Janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Kita dah tahu kelebihan, kita dah tahu kebaikan. Baik. Jadi bagaimana caranya pula Ustaz? Kita nak infak untuk wakaf pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama ni. Baik, terima kasih Haziq dan para penonton, sahabat-sahabat sekalian. Cara yang kita boleh lakukan untuk berwakaf bagi dana wakaf pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama, Kajang Selangor Darul Ihsan ini. Yang pertama, boleh melayari laman web www.almuhajirinkjgutama.com, dan yang kedua, boleh melayari Facebook rasmi Surau Al-Muhajirin Kajang, dan yang ketiga, boleh menghubungi nombor-nombor yang tertera di kaca televisyen anda, iaitu Encik Rosli, Encik Azman dan Encik Azizan. Dan yang keempat, kita juga menyediakan 2 akaun. Yang pertama, akaun MyBank, dan yang kedua, Bank Rakyat. Dan bagi memudahkan Haziq, bagi memudahkan para penyumbang, kita juga menyediakan QR Code Toyib Pay dan QR Code MyBank. Ya, senang. Dah QR code dah. Scan je, terus boleh masuk, terus infakkan harta. Semakin canggih. Semakin canggih dan semakin mudah untuk kita mendapat pahala dan juga mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, Ustaz. Jadi terima kasih banyak Ustaz Azihal Bangsawan, pendakwah bebas merangkap Duta Pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama, dengan kehadiran Ustaz ini insya-Allah semoga ramai lagi yang menginfakkan hartanya. Terima kasih Ustaz. Amin. Amin rabbal alamin. Dan sekarang ini kita bersama dengan Afad. Cakap pasal Maybank tadi. Afad nak cakap something pasal Maybank. Pasal apa? Okey, baik, terima kasih Zik. Kita bercakap tentang Maybank Merdeka Transaksi Budi. Bersempena dengan bulan kemerdekaan ini, marilah kita sama-sama meraihkan semua rakyat Malaysia yang kaya dengan budi pekerti dan ketulusan hati bersama dengan Maybank. Setiap kebaikan dan keikhlasan yang memang dah lama sebati dengan kita sebagai rakyat Malaysia, kini menjadi inspirasi kepada iklan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia yang dibawakan untuk anda oleh Maybank pada tahun ini. Semangat kemasyarakatan Malaysia yang selalu kita selahkan dalam tindakan amalan kebaikan dan interaksi seharian yang seringkali kita ambil mudah, kini diraihkan oleh Maybank dan menjadi peringatan bahawa perkara yang menyatukan kita semua sesama rakyat Malaysia ialah transaksi budi yang dilakukan setiap hari tanpa mengira latar belakang. Maybank mempersembahkan muzik video transaksi budi yang didedangkan oleh bakat tempatan yang tak asing lagi. Ziavi, apa kata? Jom kita saksikan. Inilah dia kisah orang Malaysia, tulus cara kita, kebaikan semua sebati dalam jiwa. Karena ketulusan itu matawan semua. Transaksi budi. Okey, Malaysia hari ini kini kembali dan kita terus saja ingin bercakap tentang kajian separuh penggal RM ke-12 ya. Setelah 2 tahun pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 iaitu mulai 2021 hingga 2025, perancangan ini telah disemak dan juga diajar ataupun dijajar semula melalui kajian separuh penggal RM ke-12 yang dipelopori oleh Kementerian Ekonomi. Usaha ini dibuat agar selari dengan aspirasi Kerajaan Perpaduan dan Kerangka Ekonomi Madani yang telah diluncurkan
diluncurkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita bermula pada bulan Julai lalu. Jadi terus saja ingin bercakap tentang kajian separuh penggal RM ke-12 ini. Kita terus saja bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Zulika Mohamad, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Ekonomi. Terima kasih Datuk. Sedia datang bercakap tentang kajian separuh penggal RM ke-12 ini. Mungkin sebagai permulaan kita nak tahulah kan apakah antara perkara pokok dalam pelaksanaan tempoh berbaki kajian separuh penggal RM ke-12 sehingga tahun 2025 ini yang memerlukan perhatian dan juga komitmen semua pihak lah, dan ianya mungkin ada hubung kait juga dengan status Malaysia sebagai negara menua, kan. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan apakah yang dimaksudkan tentang negara menua ini, Datuk? Terima kasih Fadli. Terima kasih kepada TV3 kerana memberikan luang kepada saya pada pagi ini untuk berkongsi sedikit mengenai negara menua ni. Sebenarnya negara menua ni ialah fenomena yang telah pun dialami oleh negara-negara lain. Dia bukanlah perkara yang luar biasa. Betul. Kita pada masa ini telah pun beralih kepada negara menua disebabkan oleh faktor-faktor demografik penduduk. Dan di bawah KSP Rancangan Malaysia ke-12 ni kita ingin memberi tumpuan yang lebih besar kepada bagaimana kita nak buat persediaan untuk kita menghadapi negara menua ini, kerana ada perkara-perkara yang kita perlu buat adjustment ataupun ubah suai untuk memastikan pembangunan ekonomi negara, kesejahteraan rakyat kita terus dapat pertahankan. Jadi negara menua ni kalau ikutkan definisinya ialah bila penduduknya semakin tua lah. Dan kalau mengikut definisi yang diberikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, negara menua ni kita capai negara menua apabila 7% daripada penduduk kita yang adalah yang terdiri daripada mereka yang berumur 65 tahun ke atas. 7%. Dan kita akan mencecah kepada negara tua apabila 14% daripada penduduk kita adalah 65 tahun ke atas. Dan kita ada lagi satu tahap negara yang sangat tua. Sangat tua ni ialah apabila 1 daripada 5 penduduk kita adalah 65 tahun ke atas. Jadi kita sebenarnya telah pun mencapai negara menua pada tahun 2021 sebenarnya, dan kita ada lebih kurang 23 tahun lagi untuk kita bergerak kepada negara tua. Jadi inilah tempoh yang kita perlu pastikan kita bersiap sedia untuk menghadapi negara ni, negara tua ini. Dan kita ambil contoh negara-negara lain yang telah pun mencapai negara tua dan malah negara yang sangat tua ini. Jepun sama macam kita, ada 23 tahun untuk bergerak, dan sebenarnya Jepun telah lama pun menjadi negara sangat tua sebenarnya. Dan Perancis dulu mengambil masa 115 tahun untuk beralih ke negara menua, tetapi kita hanya ada 23 tahun sahaja. Jadi itulah kenapa kita perlu bersiap sedia dari sekarang. Dia ada beberapa fasa untuk kita nak tahu berkenaan dengan tahap penuaan ni kan. Negara menua, negara tua dan juga negara sangat tua. Tadi Datuk kongsikan tadi Jepun tu dah pun menjadi negara sangat tua pada tahun 1994. Memang dah agak lama kan. Jadi kita nak tahulah kan apa mungkin antara punca yang mendorong peralihan Malaysia ini menjadi negara menua dan juga negara tua nanti. Sejauh mana pelaksanaan intervensi dasar yang boleh mengatasi masalah ataupun mengatasi fenomena ini daripada berlaku, Datuk? Negara kita ni sebenarnya faktor yang paling utama ialah demografi penduduk. Jadi maknanya apabila makin ramai penduduk yang makin tua dan kurangnya penduduk yang muda, itulah faktor yang menyebabkan berlakunya ke arah peralihan ke arah negara menua dan negara tua ini. Dan faktor utama ialah penurunan kadar kesuburan, jumlah ataupun dalam bahasa Inggerisnya total fertility rate. Maknanya apa yang dalam bahasa yang mudah kita katakan bahawa tahap kesuburan penduduk kita semakin menurun. Kalau dulu pada tahun 1970 satu family pada puratanya dia mempunyai anak lima orang lah, saya boleh kata. Tapi pada masa sekarang, kalau kita lihat dari segi statistik, satu keluarga hanya mempunyai anak 2 orang. Jadi bila keadaan ini berlaku, paras
penggantian yang kita perlukan 2.1% sebenarnya. Tapi kita telah pun berada di bawah paras penggantian ni. Maknanya satu keluarga tu dia tidak boleh melahirkan anak untuk menggantikan ibu dan ayah pada masa hadapan. Itulah faktor yang menyebabkan kita akan beralih kepada negara yang tua dan super age ataupun sangat tua. Jadi itulah faktor dia. Dan ini sebenarnya salah satu faktor lagi ialah disebabkan keadaan sosioekonomi kita sekarang yang menyebabkan kahwin lewat, kesusahan disebabkan kos yang tinggi untuk menanggung keluarga. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan kita terpaksa menghadapi keadaan ini. Dan satu lagi faktor ialah disebabkan oleh jangka hayat kita yang semakin panjang. Kalau dulu kita secara statistiknya jangka hayat lelaki tahun 1970 dulu 61.6 tahun hidupnya, tetapi sekarang lelaki 72.5 tahun dan wanita pula 65.6 tahun. Dulu tahun 70 dan sekarang 77.2 tahun. Jadi itulah sebenarnya, dan kita sebenarnya tak ada dasar yang tepat untuk kita reverse ataupun berbalik semula kepada negara yang menua ataupun, tetapi kita boleh perlahankan proses tersebut. Baik, Datuk. Kita kesentukan masa ni, Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga tentang cabaran dan impak negara menua ini dalam pembangunan sosioekonomi negara. Cabarannya saya boleh katakan sebenarnya dia akan memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi kita, kerana kita akan mengalami kekurangan penduduk yang boleh bekerja. Disebabkan dengan umur tua, kita tahu akan mengalami masuk ke alam bersara dan sebagainya, dan kita juga akan mengalami cabaran dari segi tanggungan kepada kerajaan, dari segi pembiayaan untuk membiayai keperluan untuk menjaga orang-orang tua, warga emas kita, dan juga untuk memastikan bahawa kita boleh memberikan keselesaan hidup, social safety net dan sebagainya. Dan even kepada individu itu sendiri, ia akan memberi cabaran juga kerana mereka akan memerlukan peruntukan ataupun sara diri yang membolehkan mereka hidup berdikari selepas pencen dan semasa mereka dalam tempoh usia tua. Okey, baik. Ada sikitlah mungkin boleh kongsikan usaha perancanganlah di masa yang akan datang nanti. Okey, buat masa sekarang kita sedang mengusahakan blueprint ataupun rangka kerja untuk menghadapi negara tua ini, dan kita telah pun ada satu mekanisme yang kita telah wujudkan untuk memastikan semua pihak terlibat dalam memastikan kita sebenarnya betul-betul bersedia untuk menghadapi negara tua ini. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Zulika Mohamad, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Ekonomi, bercakap tentang kajian separuh penggal RUM ke-12. Terima kasih, Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Okey, kita bersama Haziq. Macam mana, Haziq? Dah masak belum? Nervous nak buka air fryer ni, nak tengok hasil kita punya puding custard roti dan apa kita pakai apa, pisang tadi Pisang. Jom kita mana hasilnya macam mana? Cantiknya. Sebelum keluar kat sana dah bau dah tadi weh. Saya keluarkan satu roti, satu pisang. Panas. Alright, so inilah custard kami. Ui, cantik. Cuma dia tak berapa masak lagi kot. Tak berapa cair dia punya coklat cake. Okey, besok kita nak bercakap tentang bajet pendidikan, sambung belajar, guna pinjaman loan ataupun tanggungan ibu bapa besok. Ya, besok jangan lupa untuk terus bersama kami. Dan hari ini, terima kasih kepada anda yang menonton MSI. Apa kata jom kita rasa sikit puding ni. Ya Allah, cantiknya kejadiannya. Tak sangkalah pandai masak ya. Nah. Panas berasap lagi. Jangan kena tiup dulu lah. Panas lagi, tak pernah rasa panas-panas ni. Tu berasa-rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap.